Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan rasanya tak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Masih lagi bulan Syawal kan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada semuanya dengan kesihatan untuk meraihkan bulan yang tidak kurang pentingnya dalam agama kita ini dengan penuh kemeriahan, keceriaan dan kebahagiaan. Dari awal tadi saya lihat ramai di kalangan muslimah-muslimah kita yang sudah masuk di ruangan komen ini ya, untuk meraihkan kuliah kita yang pertama dalam bulan Syawal pada tahun ini. So kita lihat di sini kita ada Kak Som. Kak Som kat situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Som. Terima kasih kerana setia bersama dengan Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga merahmatinya. Ada Liza di sini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Liza, dah 2 kali Ustazah tak nampak, pergi mana? Kuliah fizikal tak nampak, Gufran tak ada, semalam Majid Kasim pun tak ada kan? Hari ni tak apa. Dia berjumpa saya di online. Okay, next week ya, mudah-mudahan ya. Baik, kita ada Mazna di situ. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Begitu juga ada Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Good morning, morning Kak Aisyah. Thank you so much admin for this FB Live. Yes, kena berterima kasih kepada Ustaz Hafiz kita di belakang tabir ya. Dia sungguh-sungguh dia pagi ni, alhamdulillah. Okay, sebab saya ada admin baru tau. Okay, dulu admin saya lain, hari ni admin saya lain orang. Okey baik, kita ada Kak Fauzia kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah, admin dan sahabat-sahabat kuliah yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Syawal ya. Selamat pagi. Dan ramai juga lah ya di situ. Tak boleh nak bagi satu-satu di sini. Semua beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua. Okey, dan alhamdulillah pagi ini, ada Kak Mas ni situ Kak Mas Aziz kita. Selamat Hari Raya Doktor, selamat Hari Raya Kak Mas, orang Hogang ya. Tapi macam jauh gitu Kak Mas ni. Lama saya tak nampak dia, dah dekat 2 tahun juga ya tak nampak dia. Tapi tak apa, alhamdulillah bertemu juga kita di alam maya. Okey, muslimah semuanya, saya pun tak nak ambil masa sebab saya pun ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan ya pada pagi ini. Kita akan meneruskan perbincangan kitab kita. Jangan lupa kitab kita apa? Kitab Syarah Sahih Muslim. Saya faham kita ada beberapa masalah berkenaan dengan untuk mendapatkan kitab ini. Kerana kitab ini perlu dibeli berjilid-jilid. Maknanya 5 jilid sekaligus baru boleh dapatkan jilid yang pertama. Tapi alhamdulillah ada di kalangan teman-teman kita yang berjaya mendapatkan jilid yang pertama sahaja. Saya juga telah berikan salinan kitab ini secara PDF kepada mereka yang berminat untuk menyertai perbincangan kitab ini, dan mudah-mudahan kitab tersebut dapat dimanfaatkan secara untuk kuliah ini saja, bukan untuk disebarkan untuk dijual dan sebagainya, tapi untuk kuliah ini sahaja. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan dengan cara alternatif iaitu dengan kitab PDF itu, muslimah-muslimah semuanya masih lagi dapat mengikuti perbincangan kuliah saya ini dengan baik. Apa pun macam ni lah ya muslimah, saya nasihatkan banyakkan bersabar. Kita kalau belajar tak ada buku pun dia bukan jadi satu isu sebenarnya. Kan yang penting kita dapat catat, kita dapat salin apa yang ustazah sampaikan.
Dan lebih-lebih lagi saya kata Masya Allah Tabarakallah, kuliah-kuliah kita sekarang ini ada online, kemudian ada di kalangan asatiza yang sediakan slides ya. So ambil peluang untuk duduk walaupun tak ada kitabnya, walaupun kita kata oh tak ada kitab lah macam Ustazah Sakinah kan dia ada kitab sebiji seketul macam ini kan. Tapi itu bukan menjadi satu masalah untuk menjadi orang kata melemahkan semangat kita. Dulu saya belajar lagi ya Muslimah, kita memang tak ada buku. Ustaz kalau berbual, kita dengar je. Entah dia cakap apa, kita catat. Ikut catat. Dan kita kena usaha untuk cari buku tu sendiri. Kadang-kadang Ustaz pun tak beritahu dia guna kitab apa. So di sinilah kita kata sebagai satu mujahadah, perjuangan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting semangatnya perlu sentiasa dikobarkan, semangatnya perlu sentiasa dikuatkan untuk terus-terusan belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan pengajian kita pada pagi ini. Dan saya tak nak tanya hari ini kita berada di muka surat yang keberapa sebab saya nak lompat jauh daripada perbincangan kita yang lepas ya. Di sesi yang lepas kita ada bincangkan hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Dan saya faham kita masih lagi banyak perbincangannya, cuma saya tak nak berjela-jela untuk baca dan bincang, takut nanti syahid semua kat sini ya. Semua tinggal sudahlah asyik cakap benda sama ya. Okey, tak apa. Saya ambil mana yang penting daripada perbincangan yang terdapat pada setiap syarah hadis dan jika saya lihat perbincangan itu sudah selesai bagi konteks ataupun bagi kefahaman kita lah sebagai kuliah umum ini ya, sebab kita bukan belajar universiti, kita belajar kuliah umum. Maka saya ambil keputusan untuk hentikan perbincangannya hingga di situ sahaja. Dan saya yakin kita dah banyak sentuh tentang beberapa perkara, beberapa isu yang terdapat pada hadis yang lalu. Jadi pada pagi ini kita akan terus pergi ke muka surat 391. Okey, pada hadis yang ke-100. Mungkin muslimah-muslimah semuanya yang ada kitab boleh lihat muka surat 391. Mudah-mudahan ya kalau yang ada memiliki kitab versi PDF-nya sama muka suratnya dengan saya, tapi jika tidak sama cuba cari nombor 4 bab penjelasan tentang solat, salah satu rukun Islam. Hadisnya bernombor 100. Okey, hadisnya bernombor 100. Baik. Okey, muka surat 391, hadis nombor 100 dan 101. Okey, masih lagi kitab iman. Baik muslimah, hadisnya agak panjang sedikit. Kita akan baca satu persatu apa yang terdapat pada teks bahasa Arabnya dan sebagaimana biasanya saya akan baca terjemahannya juga supaya kita semua faham apa yang kita baca tadi. Baik, hadis yang ke-100 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab ini dan sanadnya tidak berapa panjang, alhamdulillah. Di sini disebutkan bahawa pada muka surat kita yang 391 di situ, haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Suhail an abihi annahu sami'a Talha bin Ubaidillah yaqulu. Okey, kita baca sedikit terjemahannya. Qutaibah ibn Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi telah memberitahukan kepada kami. Apa yang dia beritahukan? Okay, ada panjang lagi di situ. Dia beritahukan kepada kami yang mana dari Malik bin Anas pada riwayat yang dibacakan kepadanya. Dari Abu Suhail dari ayahnya bahawasanya dia telah mendengar Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu berkata. Jadi perawi di kalangan sahabat untuk hadis ini ialah Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu. Okey, pegang itu ya. Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu merupakan perawi di kalangan sahabat yang menceritakan hadis ini.
Baik, apa yang dia ceritakan, kita baca teks bahasa Arabnya kembali di situ. Dia kata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, tha'irur ra'si nasma'u dawiya sautihi wa la nafqahu ma yaqulu hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam." Okey, sampai situ dahulu kita baca pada terjemahannya. Talha bin Ubaidullah dia cerita dalam hadis ini. Dia kata apa? Ada seorang lelaki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini Talha dia ceritakan, maknanya dia describe bagaimana keadaan lelaki tersebut ketika dia datang. Dia menggunakan perkataan di situ kalau kita baca tadi, tha'irur ra'si wa nasma'u dawiya sautihi. Lelaki ini dia datang dalam keadaan yang mana rambutnya tidak teratur. Okey, rambut lelaki ini dia tidak teratur. Maknanya rambutnya kusut masai. Pada waktu itu bila lelaki ini dia bertanya kepada Nabi SAW, Talha kata apa? Kami hanya mendengar gema suaranya dan kami tidak memahami apa yang dikatakannya. Jadi Talha kata kita cuma dengar bunyi, macam bunyi suara lah orang bertanya, tapi kita tak dengar dengan jelas apa yang dia tanya. Sampai Talha kata dalam hadis ini kami duduk dekat, maksudnya kami pergi dekat dengan Nabi SAW, lalu barulah kami tahu dia tanya tentang Islam kepada Nabi SAW. Okey, Muslimah, Ustazah nak tanya. Pada hadis yang sebelumnya yang dah kita belajarkan, yang datang bertemu dengan Nabi siapa? Boleh berikan jawapan di ruangan komen. Okey, yang datang bertemu dengan Nabi siapa? Pada hadis sebelum ini yang dah kita pelajari. Dia datang dalam keadaan yang bagaimana? Okey, soalan saya. Betul, Malaikat Jibril, Kak Som berikan jawapan di situ. Malaikat Jibril, Kak Salmi juga kata malaikat. Okey, malaikat ini Kak Sugiyarti juga daripada ruangan YouTube kita. Terima kasih Kak Sugiyarti ikuti kami daripada ruangan YouTube. Kak Aisyah juga ya, malaikat. Baik, saya yakin semua dah melekat ya hadis yang kita bincangkan pada hadis yang lepas. Yang datang bertemu dengan Nabi ialah Malaikat Jibril. Dia tanya kepada Nabi SAW. Masya Allah, barakallah Kak Mas. Malaikat Jibril dalam keadaan kemas dan rapi. Yes, beza. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW pada waktu itu, dia dalam keadaan yang kemas dan rapi. Jika saya ingin ulang kembali ungkapan ataupun bagaimana Umar bin Al-Khattab dia menyifatkan ataupun dia describe keadaan Malaikat Jibril pada waktu itu, dia datang dalam keadaan yang bajunya begitu putih. Okey, maknanya begitu bersih keadaan dia. Rambutnya begitu hitam, maknanya rambutnya begitu tersusun, maknanya dia rapikan rambutnya dengan serapi-rapinya sehingga tidak terlihat sedikit pun pada malaikat yang datang bertemu dengan Nabi SAW pada waktu itu dalam keadaan yang mana orang baru datang ataupun baru sampai daripada satu perjalanan yang begitu panjang. Berbeza dengan lelaki daripada penduduk Najd ini. Bila dia datang jumpa dengan Nabi SAW, kita lihat situasinya berbeza. Talha kata apa tadi? Dia datang dalam keadaan yang rambutnya kusut masai. Okay, rambutnya tidak teratur. Dan jelas kepada kita, lelaki ini maknanya dia datang daripada sebuah tempat yang jauh. Daripada maknanya dia travel jauh tu dalam keadaan yang tak sempat ya untuk dia bersihkan diri dia. Bila dia nampak Nabi, terus dia nak tanya soalan kepada Nabi. Yang menariknya di sini, kita dapati bahawa soalan yang diajukan lelaki ini juga
diajukan oleh malaikat yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka sebab itu saya nak kata begini Muslimah. Kenapa Imam Muslim rahimahullah beliau memuatkan hadis ini di dalam kitab iman? Antara tujuannya ialah untuk menguatkan perbincangan hadis kita yang lepas. Okey, untuk menguatkan perbincangan hadis kita yang lepas bagi membuktikan bahawa perbincangan tentang rukun Islam bukan hanya dibawa isunya oleh malaikat Jibril, tetapi perbincangan ini juga dibawa oleh masyarakat awam untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka sebab itu di sini Imam Muslim dia datangkan hadis ini bagi menguatkan perbincangan yang lepas ataupun hadis yang lepas dan membuktikan kepada kita bahawa ada di kalangan masyarakat awam ataupun ada di kalangan orang luar yang datang, bukan di kalangan malaikat, yang datang bertemu dengan Nabi bertanyakan dengan soalan yang sama, iaitu tentang Islam. Cuma di dalam hadis ini, kalau kita baca pada teks bahasa Arabnya yang berikut, kita akan dapati jawapan yang Nabi SAW berikan agak berbeza jika kita nak bandingkan dengan jawapan yang Nabi berikan kepada malaikat Jibril. Dalam jawapan ini, baik kita lihat pada teks bahasa Arabnya kembali. Dalam jawapan ini, Nabi SAW, baginda dia beritahu kepada lelaki tersebut, lelaki daripada Najd ini bila lelaki ini tanya tentang Islam, Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Pertama, Nabi kata kepada dia ialah solat 5 waktu sehari semalam. Kalau lihat pada terjemahannya di sini, Nabi kata kepada dia 5 solat di dalam sehari semalam, ataupun dalam bahasa kita Muslimah kita kata Nabi beritahu kepada dia solat 5 waktu sehari semalam. Baik, lelaki ini tanya kepada Nabi SAW, faqala hal alayya ghairuhunna. Nabi jawab tentang solat terlebih dahulu kepada dia. Jadi lelaki ini bila dia dengar Nabi cuma jawab solat 5 kali tu kan, solat 5 waktu sehari semalam tu, dia tanya lagi kepada Nabi. Dia tanya lagi kepada Nabi, hal alayya ghairuhunna. Adakah pada saya ini maknanya kewajipan yang lain ataupun hal yang lain berkaitan dengan solat itu? Nabi kata kepada dia begini. Nabi jawab kepada dia bila dia tanya hal alayya ghairuhunna. Nabi kata kepada dia la. La. Nabi kata kepada dia tidak. Illa an tatawwa'a wa siyamu syahri Ramadan. Jadi Nabi kata kepada lelaki itu tidak, tidak, melainkan, lihat Muslimah muka surat 392 pada terjemahan di situ, tidak, melainkan ataupun kecuali kamu bertatawu'. Bertatawu' tu maksudnya ialah kamu salat sunat. Maknanya kalau kita kata tentang kewajipan rukun Islam tu kan, dia adalah solat 5 waktu. Kita tak masukkan solat sunat itu sebagai sesuatu kewajipan yang terkandung di dalam rukun Islam kita. Sebab tu Nabi kata apa? Tidak. Melainkan kalau kamu nak buat solat sunat. Melainkan kalau kamu nak buat solat sunat, itu maksudnya melainkan kalau kamu bertatawu'. Melainkan kalau kamu nak buat solat sunat. Dan Nabi SAW menambah pada jawapan itu dengan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Itu antara rukun Islam kita kan yang pernah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Jadi Nabi sebutkan sekali di dalam hadis ini berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan. Lelaki ini bila dia dengar Nabi kata berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan, dia tanya lagi kepada Nabi tentang puasa ini. Dia kata kepada Nabi, dia tanya, adakah hal alayya ghairuhu?
kalau begitu adakah untuk saya ini selainnya, maksudnya selain daripada puasa di bulan Ramadan itu? Nabi jawab sama sebagaimana dia tanya tentang solat tadi. Nabi kata kepada dia, la illa an tatawwa'a. Tidak melainkan jika sekiranya kamu bertatawuk. Tidak melainkan jika sekiranya kamu bertatawuk, maksudnya tidak melainkan jika sekiranya kamu hendak berpuasa sunat. Okey, puasa sunat ni maksudnya puasa Isnin Khamis. Kan macam kita masih lagi dalam bulan Syawal ini kita ada puasa 6 kan. Maknanya siapa yang nak rebut peluang untuk berpuasa 6 tu dipersilakan. Tapi kita tak kata itu adalah puasa yang wajib. Orang kata mesti mati-mati kena buat kan, kalau tak buat berdosa. Kita tak kata semikian. So di sini Nabi kata kepada dia tidak, melainkan kalau sekiranya kamu ingin berpuasa sunat. Dan Nabi SAW juga menyebutkan kepada lelaki ini, sebagaimana Talha ibn Ubaidullah, dia ceritakan dalam hadis ini, dia kata apa? Wa dzakara lahu Rasulullah SAW az-zakata. Jadi setelah Nabi kata kepada lelaki ini tidak melainkan kamu berpuasa sunat, Nabi SAW juga menyebutkan kepada lelaki ini berkaitan kewajipan membayar zakat. Sekali lagi, lelaki ini bertanya dengan soalan yang sama. Bila dia dengar Nabi cakap tentang zakat tu tadi, dia tanya lagi kepada Nabi, faqala hal alayya ghairuha. Dia tanya kepada Nabi, kalau gitu ada tak untuk saya selain daripada bayar zakat yang wajib itu? Dan Nabi juga memberikan jawapan yang sama kepada dia sebagaimana Nabi jawab tentang solat 5 waktu tadi. Sebagaimana Nabi SAW jawab berkenaan dengan puasa tadi kan. Jadi Nabi kata kepada dia, la. Sekali lagi Nabi kata, tidak. Illa an tatawwa'a. Tidak melainkan jika sekiranya kamu ingin bertatawuk, iaitu bersedekah. Bersedekah ni maksudnya sedekah-sedekah yang biasalah kita buat kan, sedekah dekat Masjid Al-Mutakin, contohnya macam tu kan. Sedekah beri makan orang yang berpuasa. Ni semua kita anggap sebagai sesuatu yang sunnah berkaitan dengan sedekah itu tadi, bukan perkara yang wajib. Jadi dalam hal ini Talha ibn Ubaidullah dia pun ceritakan lagi apa yang berlaku setelah lelaki ini dengar Nabi SAW beritahu kepada dia berkaitan dengan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, itu tadi. Jadi dia pun Talha kata qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Lelaki ini pun dia beredar. Bila dia dah dapat 4 tadi, okey, dia dah dapat 4 perkara tentang Islam tadi yang Nabi SAW beritahu kepada dia, Talha kata lelaki ini pun dia beredar. Dia beredar sambil dia kata begini, okey, dia kata wallahi la azidu ala hadha wala anqusu min. Okey, dia kata gitu. Apa maknanya? Maknanya begini. Dia kata demi Allah, okey, demi Allah, saya tidak akan, maksudnya saya tidak akan menambahkannya. Wallahi la azidu ala hadha. Saya tidak akan menambahkannya dan tidak akan menguranginya. Bila Nabi SAW dengar lelaki ini kata sedemikian dalam keadaan dia sedang beredar daripada Nabi SAW itu tadi, Nabi pun kata yang mana didengar oleh Talha, Nabi kata aflaha in sadaqa. Faqala Rasulullah SAW aflaha in sadaqa. Lelaki itu dia akan menjadi orang yang beruntung jika dia jujur. Maksudnya jika dia benar daripada sudut keislamannya, daripada sudut pengamalannya kan, jika dia benar, kalaulah dia tak nak tambah, dia tak nak kurang daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada dia itu tadi, dia akan jadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Okey, selesai kita baca hadis kita beserta dengan terjemahannya itu tadi. Bagaimana muslimah semuanya? Boleh? Masih lagi bersama dengan saya? Ke ada yang dah tidur? Kak Mas ada lagi di sini, Kak Mas? Ada ya? Kalau ada angkat tangan.
Okay. Kalau ada silap angkat tangan, berikan apa-apa feedback di situ. Oh, Cik Salimah ada dengan kita ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih Ustazah ya. Okey, terima kasih Kak Zah. Terima kasih. Okey, Kak Som juga ada dengan kita. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Masya Allah. Ada doktor. Okey, Kak Mas ada doktor. Okey, baik. Kita akan teruskan perbincangan berkenaan dengan pentafsiran hadis kita pada pagi ini. Kak Aisyah pun ada. Okay, Liza ada. Oh, Liza angkat tangan. Okey, terima kasih. Kita angkat tangan. Oh, dia bagi gini ya Kak Aisyah. Masih di sini. Alhamdulillah. Masih di sini setia menanti dan setia mendengar. Terima kasih. Okey, baik. Kita akan masuk kepada tafsir. Maksudnya kita akan jelaskan satu persatu daripada lafaz-lafaz yang terdapat pada perbincangan hadis kita pada pagi ini. Tapi Ustazah akan bagi dua sebab Ustazah tak akan habiskan keseluruhan perbincangannya. Kita akan bawa nanti ya sedikit lagi perbincangannya pada minggu hadapan. Pada hari ini kita lihat muka surat 393. Di situ diberikan kepada kita dengan sedikit pentafsiran berkenaan dengan perawi yang terdapat di dalam kitab. Okey. Terima kasih Suzy, Kak Memon, Kak Amy ya di situ yang memberikan thumbs up, yang angkat tangan. Terima kasih. Okey. So kita lihat di sini ya Muslimah. Di dalam hadis kita itu tadi ada seorang perawi yang namanya Qutaibah. Kan di awal hadis tadi kita baca haddatsana Qutaibah. Okey, haddatsana Qutaibah. Imam Muslim dia keluarkan perawi ini, dia jelaskan siapa Qutaibah yang terkandung di dalam periwayatan hadis tersebut. Okey. So di sini Imam Muslim dia jelaskan sedikit. Dia kata apa? Para ahli hadis telah berselisih pendapat tentang siapa Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi ini. Apa yang diperselisihkan? Abu Abdullah bin Mandah berkata, ada yang mengatakan bahawa Qutaibah adalah namanya. Okey, yang pertama kata Qutaibah tu memang nama asal dia. So kita tidak ada pertikaian tentang hal itu. Tapi ada juga di kalangan para ulama hadis, mereka mengatakan bahawa Qutaibah ini adalah gelaran untuk dia, bukan nama asal dia. Sedangkan nama asalnya adalah Ali. Okey, sedangkan nama asalnya adalah Ali. Ibn Adi pula berkata, ada yang mengatakan bahawa namanya adalah Yahya. Jadi diperselisihkannya nama asal Qutaibah ini, adakah betul Qutaibah itu nama dia atau nama dia Ali ataupun nama dia Yahya. Dia begitu. Sebab orang lama-lama ni orang lama-lama ni di kalangan para ulama kita, di kalangan ulama hadis pun banyak namanya kan. Kadang orang namanya Petom tapi bila kat luar je nak glamour sikit orang panggil dia Fatimah, macam gitu kan. Siapa nama Fatimah? Tengok IC Petom, macam gitu. So orang confuse. orang confuse bila lihat dia kata alah tak glamour lah mak kita bagi nama kita Petom ya. Bila orang tanya kan, nama siapa? Fatimah. So orang lebih kenal dia dengan nama Fatimah. Orang tak kenal nama dia Petom. Begitu ya Muslimah. Jadi ini biasa berlaku di kalangan ulama hadis juga. Yang mana mereka ni kadang-kadang ada gelaran lebih popular dengan nama gelaran mereka yang hingga nama asalnya tidak dikenal pasti. Siapa nama asal dia begitu kan. Orang dulu pula tak, kita nak kata nak dapat IC tu entahlah ada ke tidak. So di sini berlaku pertikaian pada nama dia. Namun pertikaian ini bukanlah satu pertikaian yang kita kata kena cari tahu yang sebenarnya. Yang penting orangnya adalah orang yang thiqah di dalam periwayatan hadis tersebut. Dan didatangkan kepada kita juga berkenaan dengan nama Al-Thaqafi yang berada di hujung nama Qutaibah ini. Kalau kita lihat pada perenggan yang kedua di situ, disebutkan kepada kita bahawa Al-Thaqafi adalah maula, iaitu bekas hamba. Dalam kitab letak bekas budak ya. Budak ni kalau Indonesia, bahasa Indonesia bila mereka terjemah hamba ni mereka guna perkataan budak. Tapi kita kalau ikut kepada bahasa Melayu kita akan tukar kepada hamba. So di sini maksudnya ialah maula adalah bekas hamba mereka. Ada yang mengatakan bahawa Al-Thaqafi adalah datuk kepada Qutaibah yang bernama Jamil. Okey, iaitu Jamil. Dahulu dia adalah maula
iaitu dia merupakan seorang hamba kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tapi kemudiannya dia dibebaskan. Ini kita panggil sebagai maula, itu seorang hamba yang telah dibebaskan. Jadi pada zaman sahabat, pada zaman-zaman dahulu ini, pada zaman awal Islam, bila seseorang hamba itu, bila dia dah dibebaskan, kita panggil dia sebagai maula. Okay, maula kepada contoh Yusuf Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan kebiasaannya hamba ni kadang-kadang mereka menyandarkan nama mereka kepada tuan mereka. Contohnya di sini Al-Thaqafi. Sebenarnya dia bukan daripada keluarga Al-Thaqafi ini, tapi kerana dia pernah berada dalam rumah itu, jadi mereka ini nak tahu ini hamba kepada siapa? Oh, ni As-Saqafi. Maknanya tahu, oh Yusuf. Maknanya Al-Hajjaj ibn As-Saqafi. Contohlah macam kita ada pembantu rumah. Pembantu rumah kita ni, nanti nak kata ni pembantu rumah siapa? Pembantu rumah Ustazah Dr. Sakinah. Belakang tu kan. Oh, bibi Ustazah Sakinah, bibi Ustazah Sakinah. Jadi selama mana dia pergi, orang tak ingat nama dia. Orang tak tahu pun nama dia Yanti, tapi orang tahu, oh bibi Ustazah Sakinah. Dia begitu. Jadi sampailah walaupun dia dah balik Indonesia nanti, orang akan tengok dia, ni bibi Ustazah Sakinah kan? Bibi Ustazah Sakinah kan? Dia macam gitu keadaan dia. Jadi dalam periwayatan hadis, kerana kita nak kenal dia ini siapa, kita nak tahu identiti dia yang sebenar, kadang-kadang nama-nama begini tidak dibuang daripada perawi. Okey, sebab itu dia kekal dengan dia. Jadi di sini Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi itu bukan nama family name dia ataupun bukan nama keluarga dia, tetapi ialah daripada nama keluarga tuan dia yang dulu tu yang pernah dia berkhidmat. So di situlah diterangkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan Qutaibah ibn Sa'id Al-Thaqafi. Baik, selain itu di dalam hadis kita ini ataupun dalam sanad hadis kita ini, kita ada perawi yang bernama Abu Suhail dari ayahnya. Dan nama Abu Suhail adalah Nafi' bin Malik bin Abu Amir Al-Asbahi. Nafi' adalah pakcik dari Imam Malik ibn Anas dan dia adalah seorang tabi'in. Dia telah mendengar hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Jadi walaupun dia tabi'in di sini, kita dapati bahawa dia banyak mendengar. Dia ada mesej tadi daripada mak saya. Dia banyak mendengar hadis daripada pakcik dia yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu an yang merupakan seorang sahabat. Jadi maknanya bila dia dengar sendiri daripada Anas ibn Malik ini, hadis yang dia dapat adalah hadis yang kuat. Dan ia menjadikan satu periwayatan yang mantap kerana dia dapat direct langsung daripada sahabat itu, dia tak ambil daripada orang lain yang tak berapa kuat periwayatannya. So cantik bila kita baca sanad hadis ini, kita dapati bahawa ianya terdiri di kalangan mereka yang dipercayai daripada sudut identitinya. Maksud saya identiti dia bukan orang yang samar-samar, yang kita tak tahu datang daripada mana kan. Siapa orang ni, tak kenal lah apa. Kadang-kadang kita macam itu. Dalam ilmu hadis ini, kalau ada satu perawi yang kita panggil ia sebagai majhul. Majhul maksudnya kita tak kenal dia ni siapa, datang daripada mana. Kalau dia hamba dari siapa, dia dengar hadis daripada siapa, kita tak tahu langsung tentang diri dia, kita tak boleh letakkan hadis itu sebagai hadis yang dipercayai kesahihannya. Sebab itu ilmu hadis ni dia detail. Kita kena tahu siapa yang riwayatkan dan bagaimana identiti dia, keadaan dia, ataupun kita juga kena kenal pasti bagaimana hafalan dia, hafazan dia. Adakah kuat, adakah mantap, adakah dia ni orang yang banyak buat maksiat, dosa-dosa kecil. Itu semua perlu dikenal pasti bagi memastikan tentang kesahihan periwayatannya. Dan saya mungkin lupa nak beritahu Imam Muslim bila dia muatkan hadis dalam kitabnya Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ni adalah kitab yang kedua yang paling sahih dalam ilmu hadis. Pertama ialah Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Kalau siapa yang ikuti kuliah saya di Masjid Yusuf Ishaq, kita bincang tentang hadis-hadis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kalau di Masjid Al-Muttaqin, kita bincang hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim. Maknanya kedua-dua kitab ini, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dia pilih. Mereka berdua ini tapis.
hadis mana yang patut mereka muatkan dalam kitab sahih. Dan kebiasaannya yang paling sahih akan diletakkan dalam kitab mereka. Kalau kita jumpa hadis tu mungkin tak berapa kuat pun, kenapa dia letakkan? Hanya sebagai penguat kepada hadis yang paling sahih. Dia begitu method cara mereka meletakkan hadis dalam kitab mereka. Okey, Muslimah, selesai kita bincang tentang perawi-perawi dalam hadis ini. Kita masuk kepada perenggan yang berikutnya berkenaan dengan perkataan. Kita ada perkataan apa yang pertama di situ? Rajulun min ahli Najdin thairur ra'si. Seorang lelaki dari ahli Najd. Okay, rajulun min ahli Najdin, seorang lelaki dari ahli Najd yang mana dia ini datang dalam keadaan rambutnya tidak teratur. Okay, rambutnya acak-acakan. Dalam buku letak macam tu kan. Rambutnya acak-acakan. Dia tak letak. Dia tak letak tak sempat lah nak letak apa-apa kan. Gel rambut macam tu kan. Tak sempat nak buat apa-apa. So rambut dia kira macam ternaik-ternaik lah gitu. So ini dipanggil sebagai bagaimana di kalangan para sahabat mereka menceritakan satu peristiwa itu, kita nampak detailnya. Bila cerita, dia bukan cerita, kalau kita ceritakan ada orang tu dia datang, dia tanya dengan Ustazah Sakinah, dia cerita macam tu. Tapi di kalangan para sahabat, biasanya bila mereka cerita, dia akan cerita sekali. Bagaimana situasi orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Buktinya kita dah belajar pada hadis yang lepas. Bagaimana Umar bin Khattab dia describe keadaan malaikat yang jumpa dengan Nabi. Yang ini yang kedua kita jumpa hadis ini. Bagaimana Talha dia ceritakan tentang orang yang jumpa Nabi SAW. Bagaimana keadaan dia. Kan? So maknanya detail. Jadi kalaulah sekiranya kita nak kata begini ya Muslimah. Bila kita melihat sesuatu situasi, kita kena lihat secara menyeluruh. Okey, bagaimana keadaan orang itu, dia pakai baju yang bagaimana putih ke apa, keadaan yang elok ke tidak kan. Hal-hal ini pentinglah sebagai satu bukti untuk menunjukkan bagaimana ataupun siapakah orang yang bertanya. Kerana dia begini ya Muslimah, dia berbeza. Kalau orang dia datang dalam keadaan yang okey, kemungkinan soalannya okey. Dia macam tu kan. Jawapan juga boleh jadi okey macam tu. Tapi kalaulah dia datang dalam keadaan yang mungkin tak berapa okey, mungkin kita nampak dia ni agak sedikit kasar. Orang yang belum ada ilmu ataupun belum ada pengetahuan tentang tata cara memasuki majlis ilmu, kita boleh faham sedemikian. Ini sebagaimana lelaki daripada Najd sinilah. So kita nampak begitu bila Talha cerita tu, jelas lelaki ni datang daripada jauh, dia mungkin dia baru pertama kali jumpa dengan Nabi SAW dan dia belum lagi memahami cara yang tepat ketika bertemu dengan seorang guru untuk memberikan soalan. So begitu. Dan kita nampak begini, Nabi SAW meraihkan bukan? Nabi tidak menolak, Nabi meraihkan walaupun dia dalam keadaan yang rambut dia sedemikian. Nabi tak kata dia ni datang jumpa kita dalam keadaan macam ni pula. Patut datang jumpa guru ni elok-eloklah sikit kan. Tapi Nabi tak begitu. Bila dia tanya, Nabi jawab. Dan Nabi jawab ikut kepada standard orang itu tadi. Kan? Dia tanya satu, Nabi jawab satu. Sebab mungkin di sini kita kata kita tak tahu level intelektualnya bagaimana. Sebab tu Nabi jawab satu-satu. Dia tanya tentang Islam. Beza. Bila malaikat datang pada Nabi, Nabi jawab terus semua. Kesemuanya Nabi jawab. Kan? Nabi berikan semua. Tak ada pun Nabi stop. Tapi di sini kita nampak Nabi jawab solat 5 waktu terlebih dahulu. Sebab Nabi tahu ni orang ni belum tentu dia boleh tangkap. Mungkin belum tentu dia boleh dapat, biar belajar satu per satu. Nampak ya bagaimana Nabi meraihkan orang yang begini. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang berikutnya di sini, iaitu dawiyya sautihi. Perkataan ini berada di muka surat 394 ya Muslimah, yang mana nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqulu. Maknanya kami hanya dengar gema suaranya
dan kami tidak memahami apa yang dikatakannya. Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan nasma'u wa nafqahu. Diriwayatkan juga dengan nusma'u wa nufqahu. Itu cara pembacaan yang lainlah yang terdapat pada riwayat-riwayat lain. Tetapi Imam Muslim rahimahullah dia kata bacaan yang pertama adalah yang lebih masyhur sebagaimana yang terdapat pada kitab kita di sini iaitu nasma'u dawiyya sautihi wala nafqah. Lebih banyak digunakan dan lebih dikenali. Adapun perkataan dawiyya sautihi, gemar suaranya, iaitu suaranya terdengar tetapi tidak boleh difahami. Dan di sini kita boleh dapat gambarkan Talha dia berada di tempat yang agak jauh daripada peristiwa itu, daripada keadaan itu. Sehingga dia kata apa tadi, kami cuma dengar gema suaranya. So kita kalau berada di tempat yang agak jauh, contoh kan, kalau mungkin kita duduk belakang, kita masuk kuliah Ustazah orang yang depan bertanya, orang belakang dia tak dengar apa soalannya, melainkanlah kalau dia guna mikrofon. Jadi kita cuma dengar macam bergema-gema kan, orang tanya tapi satu benda pun apa benda je berbual kita tak tahu kan. Hanya orang yang dekat saja dengar. Jadi apa yang dibuat oleh Talha ini, dia datang dekat. Kalau kita ingat tadi yang kita baca kan, dia datang dekat sebab itu dia boleh beritahu, dia boleh ceritakan kembali kepada kita setiap butir bicara yang berlaku antara lelaki daripada Najd ini dengan Nabi SAW. Yang mana asalnya hanya Talha dengar gema ataupun bunyi suara orang yang bertanya tapi tak dengar jelas detail. So that's why dia datang dekat. Bila dia datang dekat barulah dia dapat dengar sebiji kan. Seketul-seketul lah apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Baik Muslimah, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya di sini. Perkataan berikutnya berada di paragraf yang ke-1, 2, 3, 4. Okay, paragraf yang keempat. Apakah ada selain itu yang diwajibkan kepadaku? Hal alayya ghairuhunna. Okay, masih ingat lagi tadi yang Ustazah jelaskan, lelaki ini dia tanya kepada Nabi. Bila Nabi jawab tentang solat 5 waktu tadi kan, dia tanya kepada Nabi, adakah yang lain yang wajib untuk saya buat? Itu maksudnya diwajibkan kepada aku. Nabi jawab, la illa an tatawwa'a. Okay, tidak kecuali jika kamu bertatawwu'. Di sini Imam Muslim rahimahullah dia jelaskan kepada kita maksud pada perkataan ataupun pada lafaz illa an tatawwa'a. Okey, illa an tatawwa'a. Imam Muslim sebutkan begini. Adalah bentuk pengecualian, maaf mana sekejap Sabar sekejap. Okey, perenggan yang berikutnya Muslimah. Sahabat-sahabat kami dan selain mereka dari kalangan para ulama berkata, sabda Rasulullah SAW, illa an tatawwa'a, kecuali jika kamu bertatawwu', adalah bentuk pengecualian yang terputus. Jadi ketika mereka mensyarahkan pada perkataan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pada perkataan illa di situ mereka kata ini adalah illa yang terputus. Pendapat yang kedua kata ini adalah illa yang tersambung. Apakah yang dimaksudkan dengan illa yang terputus dan illa yang bersambung? Okey, dijelaskan kepada kita begini. Satu persatu saya pergi terlebih dahulu. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan illa yang terputus iaitu pengecualian yang terputus. Maknanya adalah akan tetapi dianjurkan bagimu untuk bertatawuk iaitu melakukan amalan sunnah. Okey, maknanya Nabi beritahu kepada dia tidak ada lagi perkara wajib yang lain tentang solat. Sebab solat yang wajib kita sebagai seorang muslimah, solat yang wajib kita ialah 5 waktu itu. Okay, solat duha tak wajib, solat witir tak wajib, hatta solat tarawih pun yang kita dah lepas buat tu tak wajib. Jadi Nabi kata apa? Tak ada yang lain kecuali
dianjurkan bagimu untuk bertatawuk, iaitu untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Namun, sebahagian ulama menjadikannya sebagai pengecualian yang bersambung. Okey, tadi pengecualian yang terputus. Maknanya yang wajib ini. Tidak ada yang wajib yang lain, melainkan kalau kita digalakkan untuk buat perkara yang sunnah. Namun di kalangan para ulama, sebahagian di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka kata pengecualian ini maksudnya ialah pengecualian yang bersambung yang bermaksud yang dikata dan mereka juga menggunakannya sebagai dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk menyempurnakan solat puasa dan zakat dengan melakukan yang disunnahkan. Maknanya untuk mereka yang berpegang kepada maksud pengecualian ini adalah pengecualian yang bersambung, mereka kata, yes, kita wajib solat 5 waktu, kita wajib puasa, kita wajib bayar zakat, kita juga wajib untuk melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu maksud pengecualian yang bersambung. Okey, maknanya dia kata kena juga buat. Maknanya wajib juga buat perkara-perkara yang sunnah. Tak boleh tinggalkan. Sedangkan Imam An-Nawawi di sini dia memberikan pencerahan kepada kita. Sedangkan menurut pendapat kami ialah pendapat Imam An-Nawawi dan mereka yang seangkatan dengannya. Okey, iaitu yang kita peganglah sekarang ini. Dianjurkan. Maknanya adalah dia dianjurkan untuk menyempurnakan dan tidak bersifat wajib. Bermakna kita berpegang kepada maksud pengecualian yang terputus, iaitu pada pendapat yang pertama. Kerana kita juga faham bahawa hal-hal yang sunnah memang tidak diwajibkan. Okey, melainkan ada perkara yang kita sebut sebagai sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Itu ada. Tapi kalau kita nak kata ia adalah hal yang kalau tak buat tu berdosa, tu tidaklah, tak sampai sedemikian. Jadi Imam An-Nawawi untuk pada pendapat kami, pada pendapat dia itu tadi dia kata kita hanya dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Okey, saya harap jelas ya untuk penerangan itu tadi. Baik, seterusnya kita pergi pada perkataan berikut. Apa perkataan berikut? Fa'adbara ar-rajulu kejap. Fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala haza wa la anqusu min. Okay, perkataannya. Maka lelaki itu pun pergi sambil mengatakan. Okey, sambil mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambahkannya dan tidak akan menguranginya. Dan Nabi pun kata sebagai respon daripada apa yang disebutkan oleh lelaki itu tadi, dia pasti akan beruntung jika dia jujur. Okey. Di kalangan para ulama, mereka menjelaskan maksud beruntung tu tadi. Maaf. Tidak dapat. Ada yang mana ini? Tidak dapat dan tidak kurang, dia akan menjadi orang yang beruntung melaksanakan kewajipan. Baik. Ada yang mengatakan bahawa keberuntungan tersebut kembali secara khusus kepada perkataannya, iaitu aku tidak akan menguranginya. Maknanya apa maksud Nabi bila Nabi kata dia akan jadi orang yang beruntung? Sebab tadi Nabi katakan orang ini dia akan jadi orang yang beruntung jika dia benar. Jadi di sini Imam An-Nawawi dia kata apa? Ada di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka kata maksud di sini ialah keberuntungan itu ia khusus kembali kepada perkataan lelaki tadi yang mana dia kata aku tidak akan menguranginya. Namun, pendapat yang lebih baik adalah keberuntungan itu kembali kepada semua ucapannya. Iaitu ucapan yang dia kata apa? Aku tidak akan menambah dan aku tidak akan menguranginya. Maknanya kedua-duanya sekali. Dengan erti bahawa apabila dia tidak menambah dan tidak mengurangi, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Namun di sini, kerana dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. So di situ kita kata kalaulah dia tak
tak kurangkan apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi berkenaan dengan solat, puasa, bayar zakat dan dia pula tidak tambah, kan maknanya yang wajib itu memang dia buat. Maka jelas kepada kita memanglah dia akan jadi orang yang beruntung. Betul tak? Kita tak kata, oh dia buat yang wajib itu Allah terima ke? Of course Allah terima. Kita tak kata Allah tak terima. Kalau kita fokus pada solat 5 waktu kita sahaja, kita bayar zakat, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, dalam keadaan yang betul-betul kita jaga semua nilai-nilai puasa tu tadi kan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat ia sebagai sesuatu amalan yang diterima, yang diberikan ganjaran setimpal dengan apa yang kita lakukan. Bukankah itu kita kata satu bentuk keberuntungan kepada orang yang melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh walaupun dia hanya melakukan perkara-perkara yang wajib. Kan? So kita nampak di sini sebab tu Nabi kata apa? Kalaulah dia berkata benar, lelaki ini, yang mana dia tak nak kurang, dia tak nak tambah, dia tak nak kurang, dia nak buat itu saja, maka dia memang beruntung. Namun di sini dia kata, dan barang siapa yang telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya, muka surat 395 ya, lupa nak cakap. Barang siapa yang telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Namun, dia mesti ada tapi, tapi kita kena ingat macam ni. Bukan bererti apabila dia melaksanakan, lihat pada poin saya yang ketiga ya di slide saya ini, bukan bererti jika dia melaksanakan lebih dari apa yang diwajibkan dia tidak beruntung. Bahkan itulah yang lebih utama. Kan? Kita tak kata kalaulah dia tambah, maksud dia tambah tu dia buat perkara-perkara yang sunat. Dia buat qiyamul lail dia, kan? Dia laksanakan salat sunat duha, qabliyah, ba'diyah. Apa lagi? Banyak bersedekah. Kita tak kata orang tu tak beruntung. Mungkin ada orang boleh faham, kalau gitu, kalau kita buat gini kita beruntung. Kalau buat lebih tak beruntung. Mungkin ada orang dia faham begitu daripada apa yang Nabi SAW jelaskan itu tadi. Namun di sini kita perlu fahami, kalau kita menjadi seorang muslimah yang jaga kewajipan-kewajipan itu tadi. Solat, puasa di bulan Ramadan dan kita bayar zakat kita. Kita fokus pada 3 amalan ini saja sebab ini yang disebutkan dalam hadis. Yang lain-lain tu saya tak nak sentuh lagi ya. Okey, kita fokus pada 3 amalan ini dulu. Kita buat ketiga-tiga amalan ini yang wajib ini dengan baik sekali. Okey, alhamdulillah Nabi kata ini adalah orang yang beruntung. Namun kita juga ingin melaksanakan amalan-amalan lain sebagai menguatkan solat 5 waktu kita. Contoh, kan kita laksanakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah kita. Okey? Ataupun kita jadi seorang muslimah yang mana istiqamah dengan solat sunat duha kita. Kita betul-betul pegang ni sebagai satu amalan yang kita nak untuk diri kita. Ataupun tahajud, masya-Allah tabarakallah ya. Bukan senang orang bangun tahajud ya. Kita istiqamah, kita betul-betul buat solat sunat tahajud kita. So di sini orang yang begini, menurut kepada penjelasan di sini, dia kata apa? Itu lebih utama. Kalau kita nak jadi orang yang sedemikian, bahkan itu lebih utama. Yang wajib digandingkan juga dengan yang sunnah, kehidupan kita akan lebih-lebih lagi beruntung. Okey, itu lebih utama. Sebab, dia kata, sebab apabila dia beruntung kerana melaksanakan apa yang diwajibkan, kita buat perkara yang wajib ni ya muslimah, kita dah memang alhamdulillah disebut sebagai seorang muslimah yang beruntung, muslimah yang berjaya, muslimah yang tidak rugi dunia dan akhirat. Masya-Allah barakallah, alhamdulillah. Maka dia kata di sini, maka dia akan lebih beruntung lagi dengan menambahkan atau menyempurnakannya dengan amalan yang disunnahkan. Maknanya dia akan jadi orang yang lebih lagi beruntung bila dia tambah. Maksud tambah ni bukan kita tambah solat 5 waktu jadi 6 waktu ya, bukan gitu. Tapi maksudnya bila kita tambah atau kita menyempurnakan dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Sebab amalan-amalan yang disunnahkan ini dia boleh menjadi
penguat kepada amalan-amalan kita yang wajib. Kan ada kan sebuah hadis yang mana Nabi SAW sebutkan amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini ialah solat. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada malaikat. Okey. Allah akan tanya kepada malaikat, bagaimana solat hamba aku ini, iaitu solat fardunya itu. Bagaimana? Adakah okey? Adakah okey ataupun solat fardunya tu ada lompang-lompang ke apa kan? Maknanya markah dia berapa? Malaikat ni akan beritahulah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Lihat kepada solat sunatnya bagaimana? Ambil pahala solat sunatnya, tambah, top up. Ini kepentingan, keutamaan perkara-perkara sunat yang kita lakukan. Ia boleh menampung, ia boleh menyempurnakan, ia boleh lagi membaikkan amalan-amalan kita yang wajib itu tadi. Sebagaimana amalan solat kita. Okey, baik, itu sahaja sebenarnya muslimah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ringkas ke, harap-harap tak ringkas sangat lah ya. Mudah-mudahan semuanya dapat fahami, sebab saya tak nak pergi lebih lagi nanti pening. Pegang yang itu dahulu, yang apa kita belajar pada hari ini berkenaan dengan tatawu' tadi, pengecualian yang bersambung, pengecualian yang terputus, ya. Kemudian berkenaan dengan keberuntungan, orang yang menambah, orang yang tidak menambah. Maknanya kedua-duanya kita kira dia sebagai orang yang beruntung. Cuma biasalah setiap sesuatu yang kita buat dalam hidup ni dia ada level. Kan syurga pun ada level. Macam tu kan? Ada orang dia syurga ni kan dia bertingkat-tingkat. Ada orang dapat tingkat yang paling atas, ada orang dapat tingkat yang paling bawah. Tapi semua masuk syurga. Dia begitu keadaan dia. Kita tak kata, oh kalau gitu saya ni tak dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga tapi tingkatan yang berbeza. Tingkatan yang berbeza. Orang yang masuk syurga menjadi orang yang terakhir masuk syurga, takkan kita nak kata dia sama level dengan orang yang berada di tingkatan yang pertama. Tak mungkin. Tapi masuk syurga, yes masuk syurga. Sama juga di sini. Beruntung. Okay? Dia melaksanakan yang wajib saja, yes dia beruntung. Tapi kalau orang yang dia buat sekali hal-hal yang sunnah, adakah kita kata dia tu tak sama dengan orang yang buat yang wajib saja? Maknanya dia sama, cuma level dia, standardnya berbeza. Kerana dia buat lebih baik daripada orang yang hanya melaksanakan perkara yang sunnah itu tadi. Dua-dua beruntung. Mereka yang buat perkara yang wajib sahaja beruntung, mereka yang buat perkara wajib dan menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah juga lebih beruntung, tetapi kita kata dia lebih-lebih lagi beruntung kerana pahalanya lebih banyak, kan, perjuangannya lebih kuat ya, untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman, membukakan hati jiwa kita ya untuk ilmu kita pada hari ini. Syukran Ustazah atas pencerahan ilmu pagi ini ya. Sama-sama Kak Som di situ. Terima kasih sudi rajin ya muslimah-muslimah ni dah nak keluar pun komen lagi. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu ya. Alhamdulillah. Kita ada Kak Zah kita. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyak Kak Zah. Kak Maimun kita, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama ya, sama-sama kasih. Kak Fauzia, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kak Aisyah, maaf. Kak Aisyah, syukran kathiran Ustazah di atas penerangannya pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya, okey. Siapa lagi? Okey, semualah. Semua. Semualah ya. Takut baca semua nanti sampai 11.30. Okey, tak apa. Kita terima kasih kepada semua yang mengikuti, yang komen ke, yang tak komen ke apa. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.